Cuba. Mic baru, kecil yang itu rosak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Falakal hamdu ya rabbal alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat sama-sama kita berkumpul di surau kita untuk kita sambung kita tinggalkan. Saya ingat last kuliah hari tu bulan lepas langsung tak ada kuliah kan? Tak ada. Hari tu saya balik Kelantan. Lepas tu yang last itu saya tak sihat. Kan? Hari ni pun hampir-hampir kat lewat. Tapi tak apalah ya. Baik. Sekejap. Saya kat mana gitu. Hari itu kita baca daripada surah Al-Baqarah ayat yang ke-111 ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa qalu lan yadkhulal jannah illa man kana hudan aw nasara ya. Tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mereka berkata, yakni orang-orang Yahudi dan Nasara ya. Yahudi dan Nasara ni adalah golongan daripada orang-orang yang kita sebut sebagai ahli kitab. Ahli kitab ni maksud dia dulu ada nabi ya. Di mana orang Yahudi nabinya Nabi Musa alaihi salam. Maksudnya agama depa dulu Islam lah ya. Begitu juga dengan Nasrani pun samalah. Nabi mereka ialah Nabi Isa yang diangkat sebagai Tuhan. Kedua-dua golongan ini saya dah sebut peringkat awal dulu adalah ahli kitab ya. Di mana mereka asalnya daripada agama Samawi, agama yang berasaskan kepada wahyu. Of course lah, sebab nabi-nabi mereka ialah nabi-nabi yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Malah tidak jadi seseorang itu Muslim melainkan dia beriman dengan semua nabi-nabi dan rasul yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana mereka beriman dengan Nabi Musa, kita pun beriman dengan Nabi Musa. Dan kalau kita tidak beriman dengan Nabi Musa, terbatallah iman kita kan. Sebab rukun iman ada 6. Pertama, beriman kepada Allah. Kedua, beriman kepada al-imanu billahi wa malaikatihi, malaikat-malaikatnya. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitabnya wa kutubihi. Dan keempat, beriman kepada rusulihi, rasul-rasulnya. Dan dalam kelompok rasul-rasul itu termasuklah juga rasul-rasul yang diutuskan kepada ahli kitab ini. Itulah Nabi Musa dan Nabi Isa. Kita pun beriman dengan Nabi Musa. Tak beriman dengan Nabi Musa, tak sah keimanan kita. Dari sudut beriman kepada para anbiya. Begitu juga dengan Nabi Isa. Kita beriman dengan Nabi Isa. Tak beriman dengan Nabi Isa, tak sah lah iman kita ya. Jadi dari sudut tu kita ni lebih kurang ada apa jugalah. Pasal masing-masing berasal daripada agama Samawi, agama langit ya. Cuma bezanya ialah mereka telah diselewengkan daripada agama yang diwahyukan itu dan masing-masing ada pendirian masing-masing, dan masing-masing sebenarnya mengagungkan golongan masing-masing. Orang Yahudi kata dia lah yang paling benar, dan dia pun kata dia yang akan masuk syurga
Nasrani tak masuk, dia kata. Nasrani sesat. Depa ni jadikan Nabi sebagai Tuhan, kata orang Yahudi lah dia. Orang Nasrani pun sama, dia kata kamilah yang paling benar. Yahudi tak benar. Dan kedua-dua juga menafikan Islam adalah agama yang benar. Ya, masing-masing duk kata diri dia yang benar, ya. Kebenaran adalah milik mereka. Tu ada apa katanya, ya. Adakah ia suatu dakwaan yang benar? Mereka kata tidak akan masuk syurga melainkan orang Yahudi atau Nasrani. Yahudi kata Yahudi masuk syurga. Nasrani kata Nasrani masuk syurga, orang lain tak masuk. Maka Allah Subhanahu Wa Taala membatalkan kepercayaan mereka dengan berkata tilka amaniyuhum, itu hanya angan-angan mereka. Maksudnya hak depa kata tu hanya satu bentuk angan-angan. Tak betul lah kan. Angan-angan ni mana benda betul, ya? Dan Allah Ta'ala berkata qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin, katakan wahai Muhammad kepada mereka, bawalah bukti daripada kamu jika kamu orang-orang yang benar. Kalau betul tidak masuk syurga melainkan orang Yahudi atau Nasrani, ataupun jika mereka benar, maka Allah Ta'ala kata bawalah bukti yang menunjukkan kebenaran kamu. Maknanya Allah Ta'ala mencabar golongan-golongan ini supaya bawa mari buktilah jika mereka ada golongan yang benar. Kena ada dalil lah kan. Dan mereka gagal untuk membawa bukti-bukti berkenaan. Tak mampulah pasal mereka tidak benar. Kemudian Allah Ta'ala berkata lagi, bala, bahkan man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Bila Allah Ta'ala kata apa yang mereka anggap itu hanya angan-angan saja, tak benar pun, kerana kedua-duanya tidak akan masuk syurga. Dia akan masuk syurga, dialah yang benar. Nasrani pun kata begitu. Tapi Allah Ta'ala kata itu tidak benar. Mereka tidak boleh membawa bukti-bukti dan dalil-dalil akan kebenaran mereka. Dan kalau ada, bawalah bukti, kata Allah Ta'ala, ya? Berbeza dengan Islam. Jadi dua-dua tu tak betul berlaku. Hak betul ialah Islam, ya? Pasal kebenaran ni dia ada dua. Satu kebenaran yang betul-betul kebenaran, satu lagi kebenaran yang dianggap kebenaran tapi dia bukan kebenaran. Dan sebagai manusia tuan-tuan, dia tak peduli adakah kebenaran yang dia pegang tu betul-betul benar atau tidak. Janji aku percaya ia benar, ya? Ini satu prinsip yang dipegang oleh golongan-golongan terdahulu, termasuk juga orang yang agama-agama yang telah menyeleweng ini, hatta agama-agama yang dicipta, atau orang tak ada agama pun, dia ada juga pegangan-pegangan tertentu. Benar tak benar tu belakang kira. Yang penting aku percaya apa yang aku pegang ini benar, ya? Tak sama tu, boleh faham? Dan ini ada dalam ilmu-ilmu psikologi, ilmu-ilmu sosiologi, di mana kadang-kadang kebenaran tu benar tak benar tak penting. Yang penting kita percaya ia benar, ya? Dan dia menghasilkan natijah-natijah tertentu yang kadang-kadang bukan menunjuk kepada kebenaran tu, tak benar pun, tapi dengan sebab dia ada natijah-natijah dan hasil yang baik, maka dia anggap ia adalah perkara. Ya? Kalau kita tanyalah pengalaman agama awak ni benar tak? Dia tak tahu. Benar ke? Aku pun tak tahu. Tapi dia duduk dalam agama dia macam kita juga. Bila dia beramal dengan agama mereka, mereka rasa tenang, mereka rasa dekat dengan Tuhan. Betul tak? Nilai-nilai pengabdian ada pada mereka, walaupun mereka beragama dengan agama yang tidak benar. Pasal apa? Pasal tu lah. Pasal kadang-kadang bila kita percaya benda tu benar, dia akan jadi benar di sisi dia lah, walaupun benda tu tak benar, dan terhasil natijah yang baik. Pasal apa ramai orang ikut ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran yang menyeleweng daripada Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan pada sisi dan dakwah mereka benar. Pasal kadang-kadang bila mereka duduk dalam kelompok itu, dia yang baik. Dulu aku ikut belajar di masjid surau, tak rasa apa pun, tak terasa iman dalam dada. Tapi bila dia ikut satu-satu
kelompok kan. Walaupun malam-malam duk berzikir melalak orang ikut dah, tapi esok pagi dia bangun dia akan rasa Allah tenangnya. Walau dia buat tu tak betul. Pasal kadang-kadang itu yang disebut kebenaran ni kadang-kadang kadang-kadang bukan kebenaran yang tidak benar menghasilkan benda-benda yang pada pandangan kita baguslah ya. Sedangkan asas kebenaran bukan hasilnya tu. Kalau hasilnya baik, mana apa yang kita pegang tu baik ke? Tak tentu, belum tentu lagi. Kayu ukur dia bukan apa yang kita hasilkan, tapi kayu ukur dia adalah kebenaran tu sendiri kan? Dan itu yang berlaku kepada agama-agama ini. Kadang-kadang mereka tak peduli pun benar tak benar. Yang mereka tahu apa yang mereka pegang itu benar ya tak? Tapi Islam tidak mengajar begitu kepada kita. Sebab itu Islam ajar, bila kamu nak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kamu kena tahu keimanan tu apa. Kita disuruh belajar kan? Dan Islam satu-satu agama yang suruh kita belajar. Jangan berhenti belajar. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimah. Nabi kata belajar ni adalah satu tuntutan. Kalau kita lihat dalam setengah-setengah agama yang lain, bila kita pergi kursus atau seumpamanya, ada setengah agama tuan-tuan, kalau umat dia tak belajar, dia lagi suka. Kalau umat dia tak tahu, dia lagi bagus. Kita tidak begitu. Lagi belajar, lagi bagus. Baik. Jadi kata Allah, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kalau kamu benar, buat mari bukti akan kebenaran kamu. Jangan setakat kamu rasa saja. Ni dia rasalah ni. Yahudi, kamilah yang paling benar. Dia rasa macam tu, dia percaya dia benar. Percaya benar belum tentu benar. Kan? Dan Allah Ta'ala kata bala, bahkan Allah Ta'ala mengukuhkan lagi statement yang terdahulu. Bala-bala ni maksud bahkanlah ya, kita terjemah Melayu. Kalau maksud iya pun boleh juga ya. Dan dia satu perkataan yang biasa digunakan dalam bahasa Arab. Atau bila baca Quran biasa lalu bala-bala kan. Dalam Quran ada 22 kali Allah Ta'ala sebut bala, 22 times dalam 16 surah yang berbeza. Sebab tu bila kita baca Quran, kita akan jumpa bala. Dan surah Yasin ada bala. Ayat ke berapa? Hujung kan? Bala awalaisa alladhi khalaqas samawati wal ardi biqadirin ala an yakhluqa mislahum bala wa huwal khallaqul alim. Ya, tapi dia datang selepas soalan yang ada, dia panggil hamzah istifham. Awalaisa alladhi khalaqa, ada jadi kalau soalan orang Arab bila nak tanya, dia boleh tanya dua, sama ada dengan hal kenapa, ataupun sama juga maksud kenapa juga, ataupun adakah, kenapakah. Tapi kalau dia tanya dengan dia kena jawab bala. Kalau dia jawab dengan hal, dia boleh jawab na'am. Saya tak faham ustaz, tak apalah, ayo cakap saja. Mana iyalah, tapi struktur soalan dia tu mesti bermula dengan hamzah istifham. Itu dia punya kaedah bahasa Arab dia lah ya. Ala kulli hal, maksud bala ialah ya, ataupun bahkan, ataupun benar sekali. Sama lah ya. Bahkan Allah Ta'ala kata, yakni mereka tidak mampu membawa hujah-hujah dan dalil akan kebenaran mereka. Mereka sekadar percaya bahawa mereka benar. Dan mereka tak peduli pun jika mereka tidak benar. As long as mereka percaya apa yang mereka pegang itu benar. Ini memang pegangan setengah golongan ya. Hari ni pun di barat tuan-tuan, hak tak ada agama pun atheism kan. Dia tak penting atheist ni betul ke tak betul. Yang penting apa dia pegang tu benar, dia yakin ya. Man aslama wajahu lillah wa huwa muhsin. Allah Ta'ala kata benarlah, betul lah, sesiapa yang man aslama wajahu lillah, sesiapa yang wajahnya kepada Allah, sesiapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah. Kerana Islam maksud menyerahkan. Al-Islam minal istislam. Apa maksud Islam? Islam ni ialah menyerah diri, menyerahkan. Bila kita menyerahkan sesuatu disebut sebagai Islam. Aslama yuslimu Islam. Allah Ta'ala kata benarlah sesiapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah. Apa maksud menyerahkan wajahnya kepada Allah?
yakni menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia benar-benar ikhlas dalam kehidupan beragamanya. Itulah maksudnya. Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, man aslama wajhahu lillah, man akhlasa amalahu lillah. Benarlah sesiapa yang mengikhlaskan, menyerahkan dirinya dan mengikhlaskan seluruh amalnya, pegangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa muhsin. Pada masa yang sama dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyerah diri, ikhlas, pada masa yang sama dia kena ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falahu ajruhu 'inda rabbih, maka pahalanya ada di sisi Tuhannya, ya. Maksudnya sesuatu perkara yang disandarkan kepada agama, kepercayaan baik, pegangan baik, dia mestilah benar-benar tulus, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada masa yang sama ia mesti selari dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah maksudnya. Berbalik kepada golongan-golongan tadi, mereka menyerahkan diri kepada Allah. Orang Yahudi, dia percaya Allah, dia pun beribadah kepada Allah, tapi soalnya dia tak ikut Nabi-Nabi mereka. Dia buat cara dia je. Dulu kita dah baca ayat Quran, Allah Ta'ala mencela orang-orang yang merubah kitab-kitab terdahulu. Memang mereka cuba sebaik mungkin untuk menyerahkan diri kepada Tuhan, dan mana-mana penganut agama mana-mana pun. Pasal apa mereka? Agama mereka lah, ya. Maka kerana mereka juga nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pasal nilai-nilai keagamaan ni, tuan-tuan, dia satu benda yang basic yang mesti ada dalam diri setiap manusia. Siapa yang tak ada agama, mati dia. Dia kena ada agama. Nilai-nilai spiritual mesti ada. Tak kisah agama mana pun, yang penting ada agama. Jadi orang yang tak ada agama ni pelik sangatlah. Orang yang tak ada agama, kita kata atheism atau seumpama ni, at the end of the day dia percaya juga. Kadang-kadang dia percaya juga, tapi tak tahulah kan. Dan melakukan amalan beragama adalah keperluan manusia. Sebagaimana keperluan lahiriah, kita kena makan, kita kena minum, macam tu juga, kerana ia adalah keperluan jiwa dan dalaman manusia. Kenapa Allah Ta'ala suruh kita semayang, suruh kita puasa, suruh kita buat ibadah-ibadah yang bersifat kerohanian? Pasal apa? Allah Ta'ala perlu kepada ibadah kita? Of course tidak. Untuk kita lah, kan? Kerana manusia perlu kepada ibadah-ibadah seumpama itu untuk mengisi jiwa dan dalamannya, rohaninya. Sebab itu semakin kita banyak buat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semakin kita jadi stabil kerohanian kita, dalaman kita. Kan? Cuma yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Dia kena muhsin, masuk kena ikut nabi-nabi mereka. Kalau Yahudi, Yahudilah kena ikut Nabi Musa. Zaman dululah ya. Kalau ikutlah sama Nabi Musa atau Nabi Isa, dia kena ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada zaman mereka dulu, mereka pun kena ikut nabi-nabi mereka. Selagi tidak dilantik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka bolehlah beragama dengan nabi-nabi mereka yang tersendiri. Kalau orang Yahudi beramal dengan Nabi Musa lah, kalau orang Nasrani beramal dengan Nabi Isa lah, sebelum Nabi Muhammad dilantik lah ya. Tapi bila Nabi Muhammad telah diutuskan, agama Islam yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menasahkan agama-agama yang terdahulu, jika ia masih ada, ya. Dulu-dulu banyak nabi kan, ada Nabi Isa, Nuh, ada Nabi Idris, ada Nabi Saleh, ramai nabi. Mereka bawa ajaran Islam mereka sendiri, ya, dengan syariat-syariat yang mungkin berbeza dengan syariat pada hari ini. Jadi masing-masing umat masing-masing ikut nabi masing-masing, kan? Tapi kebiasaannya, bila Allah Ta'ala mengutuskan seseorang nabi, lalu nabi itu mati, kemudian rakyat dia atau umat dia pun amallah amalan nabi berkenaan. Bila dah mereka teruk, mereka dah sesat, dah tak ada lagi ajaran nabi yang terdahulu, baru Allah Ta'ala lantik nabi yang baru. Begitulah kebiasaannya, ya. Tapi ada juga nabi dilantik pada masa sama, ada nabi yang lain, kan? Ada satu zaman ada ramai nabi, tapi ada setengah-setengah tu dia daripada satu nabi melalui satu jangka masa yang jauh. Macam Nabi Nuh alaihi salam dengan Nabi Adam alaihi salam, ribuan tahun, ribu-ribu.
Jauh. Ha? Tapi ada tu, satu zaman ada banyak Nabi. Ada 2-3 orang Nabi. Ada ramai lah je. Boleh jadi ada puluh-puluh Nabi. Sebab Nabi ni ramai. Ada 124,000 orang. Tapi tak kisahlah ya. Mana-mana ajaran Nabi yang terdahulu jika ada. Setahu saya tidak ada. Setelah datangnya Nabi Musa AS, kemudian datang Nabi Isa AS, kalau ada pun ajaran Nabi Ibrahim masih ada. Sebab tu orang Arab jahiliyah, sebelum Nabi jadi Nabi, sebenarnya dia ada banyak agama. Dia ada agama Yahudi yang berasal daripada Nabi Musa. Dia ada agama Nasrani yang berasal daripada Nabi Isa. Dia ada Nabi Ibrahim AS. Sebab itu ajaran tawaf tu, orang Arab kan, kafir Quraisy dia tawaf. Dia buat ibadah di Baitullahil Haram. Itu daripada ajaran Nabi Ibrahim AS. Adalah sisa-sisa daripada ajaran Nabi Ibrahim. Walaupun tidaklah orang kata satu agama yang betul-betul solid macam agama Yahudi dan Kristian, tapi masih ada syaki-baki daripada Ibrahim yang dianuti oleh orang Arab pada waktu itu. Dan itu juga dipegang oleh Rasulullah SAW ketika baginda belum dilantik menjadi Nabi. Nabi sebelum jadi Nabi, Nabi ikut agama apa? Agama Quraisy, sembah berhala. Dah, Allah Ta'ala jaga. Nabi tak sembah berhala. Nabi tu agama Yahudi, tak juga. Nabi tidak mengikuti ajaran Yahudi. Yahudi ada pada waktu itu. Nasrani, Nabi kita sembah Nabi Isa, dah. Habis tu Nabi kita berpegang dan beramal dengan ajaran Nabi Ibrahim AS. Itu yang diputuskan oleh para ulama sebelum Nabi SAW dilantik. Macam mana bentuknya? Kita tidak tahu. Tapi kata ada semayang. Tapi mungkin tak samalah macam kita semayang hari ni dari sudut hukum hakamnya. Apa tidak sama. Tapi mungkin ada qiyam, ada sujud, ada rukuk. Basic seumpama itu. Adalah sikit sebanyak kepercayaan, tapi Nabi tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi tidak sembah berhala, tidak sembah Nabi Isa, dan Nabi tidak berpegang dengan agama-agama yang lain. Hak Nabi berpegang ialah ajaran Nabi Ibrahim. Tapi tak ramai lah yang ada. Mungkin ada Nabi Muhammad dan juga beberapa kelompok yang lain. Tapi masih adalah saki-baki itu ya. Nampak? Jadi Allah Taala ajar kepada kita, mesti kita nak betul-betul kepada Allah. Pada masa yang sama kita kena ikut ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah Al-Imam Ibnu Katsir menghuraikan secara panjang lebar ayat ini bahawa tanda ataupun syarat penerimaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ajaran dan amalan beragama, pertama ialah kita betul-betul nak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hak ni saya boleh kata ada pada mana-mana penganut dalam mana-mana agama. Depa pun nak Tuhan. Hatta Allah Subhanahu Wa Taala rekod dalam Quran, kenapa orang-orang kafir Quraisy dia sembah berhala? Allah Ta'ala kata, ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Jika kita tanya mereka, kenapa mereka sembah berhala pada waktu itu? Allah Ta'ala kata, mereka akan kata, tidaklah kami menyembah berhala, melainkan untuk mereka bawa mendekatkan kepada Allah Ta'ala. Dia pun percaya pada Allah, dan dia sembah berhala tu nak jadikan berhala tu sebagai alat supaya dia dekat dengan Allah yang benar, yang hak betul. Ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak sembah mereka, yakni berhala-berhala itu, melainkan supaya mereka mendekatkan kami Allah. Tapi Quraisy jawab macam tu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yalah, orang Quraisy pun dia percaya pada Allah, tapi dia mensyirikkan Allah lah. Sebab itu percaya Allah sebagai Tuhan belum tentu Muslim. Tapi dia kena percaya pada Allah dan mengesakannya. Sebab itu syahadah kita bukan Allah itu Tuhan, tapi Allah itu tiada Tuhan melainkannya. Kalau orang kata Allahu ilahun, Allah itu Tuhan, belum tentu dia Muslim. Tapi hendaklah dia menafikan Tuhan-Tuhan dan ketuhanan-ketuhanan yang lain dan hanya mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam konteks kepercayaan kepada Allah, dia mesti dalam konteks tauhid, mengesahkannya, bukan sekadar mempercayai akan kewujudannya. Percaya Allah Taala itu wujud, belum tentu dia Muslim. Mesti dalam konteks keesaan. Sebab itu akidah kita panggil tauhid. Apa-apa yang kita bahas dalam konteks ketuhanan mesti dalam konteks keesaan.
Dan kita pun syahadah, aku mengaku tiada Tuhan melainkan Allah. Bukan aku mengaku Tuhan itu Allah. Kalau mengaku Tuhan itu Allah, nescaya orang kafir Quraisy yang menyembah berhala juga adalah Muslim. Sebab mereka juga mengaku Allah sebagai Tuhan. Dan Allah Ta'ala rekodkan sendiri. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Jadi ada orang Arab sembah berhala kerana nak dekatkan diri kepada Allah yang esa, yang satu tu. Tapi dia sembah Tuhan-Tuhan yang lain sebagai orang yang boleh bawa dia pada Tuhan lah. Kan? Dia mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia percaya Allah Taala itu Tuhan, tapi dia mensyirikkan Allah. Sebab tu bapa Nabi pun nama Abdullah. Dan ada lagi beberapa individu yang nama Abdullah. Pasal mereka ada idea siapa Allah. Tu Allah ni kata Tuhan yang paling agung lah. Tapi dia sembah Tuhan-Tuhan yang lain. Dia buat berhala sendiri ya. Ada pula sekelompok orang Arab dia sembah jin. Oh sama. Kerana dia anggap jin ni boleh bawa dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala turun ayat menegaskan kepada kita tak boleh ambil munafaat ataupun bersahabat ataupun sementara nak menyembah jin, tak boleh. Ataupun nak menjadikan dia penolong kepada kita, mana boleh. Syirik, sepakat para ulama. Hatta kata Imam Al-Qurtubi, al-istighasatu bil jin syirkun bila khilaf. Ataupun la syakka fihi. Minta tolong dengan jin adalah syirik, tidak ada khilaf padanya. Dan dia sebut dalam tafsirnya. Pasal apa? Pasal jelas Allah kata wa'id macam ayat orang ada dia sembah jin, dari sudut memang dia sembah kerana nak bawa dia pada Tuhan. Dan kadang-kadang dia tak sembah jin tu pun, tapi dia sentiasa meminta perlindungan daripada jin-jin berkenaan. Sehingga kata Ibn Abbas dalam asarnya, bila dia pergi suatu tempat, dia akan berkata, ya sahib hazal wadi, na'udzubika min syarri hazal wadi. Itu antara sebab diturunkan ayat dalam surah Al-Jin. Macam mana ayat tu? Jadi padatan orang-orang terdahulu, khususnya pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana nak mendekatkan diri kepada Tuhan, dia sembah juga jin untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan kalau dia tak sembah jin pun, dia sentiasa meminta perlindungan daripada jin-jin berkenaan. Dan ini Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala turunkan surah Al-Jin, antaranya ayat mana? Fazaduhum rahaqa. Ujung je saya ingat, mula-mula saya tak ingat. Jangan anak nak cari ayat. Ni penting, pasal orang Melayu banyak duk main dengan jin kan. Kita dah lah. Tapi kita pergi jumpa bomo main dengan jin, sama lah kita pun. Bukan kita lah, orang lain kan. Jangan main-main ya. Pasal apa kita tak boleh Kita boleh minta tolong dengan kawan kita. Kalau kita sakit, kita boleh minta tolongan doktor. Itu lain. Itu benda-benda yang zahir memang Allah Ta'ala suruh. Allah Ta'ala kata wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolong dan hal yang baik, jangan tolong menolong dan hal yang buruk. Tolong menolong yang kita boleh ukur dengan akal kita, dengan mata kepala kita. Kalau tolong menolong dengan benda gaib, kita nak ukur pakai apa? Pakai apa? Akhirnya dia akan sesatkan kita. Itu yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa saya belakang, nak tak ingat surah ke berapa. Oh, tak ada surah. Surah jin juzuk ke berapa? Anak pun tak ingat. Surah At-Talaq. Ni dia. Tadi saya sebut ada golongan yang meminta tolong daripada jin. Ada yang sembah jin.
Ini jelas seumpama yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Ibnu Mas'ud, ada ayat yang Allah Taala turun menyebut tentang orang-orang Arab yang menyembah jin. Dan antara sebab mereka sembah jin supaya jin itu membawa mereka dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal dari sudut pemikiran puak-puak ni, Allah Taala ni jauh, nak sampai pada Allah ni mesti ada sesuatu untuk sampaikan. Itu dia sembah berhala tu, dia buat tuhan-tuhan sendiri. Itu dia sembah jin tu, pasal jin makhluk gaib, Allah pun gaib. Jadi ada apalah boleh bawa kita pada Allah? Ada juga yang tak sembahlah jin tu, tapi dia sentiasa berlindung dan memohon perlindungan atau keselamatan daripada jin. Dan ini Allah Taala sebut jin ayat yang ke-6. Bukan Allah Taala sebut. Sebab turun ayat ni, kata Ibn Abbas dalam asalnya, kerana orang Arab selain daripada ada yang menyembah jin, sebahagian juga daripada mereka sentiasa meminta perlindungan daripada jin, terutama bila dia turun di tempat-tempat yang mereka tak pernah turun, di lembah-lembah, sehingga dia berkata, wahai tuan punya lembah ini, lindungilah kami daripada kejahatan lembah ini. Ya sahib hazal wadi, na'udzubika min syarri hazal wadi. Mereka tidak perlu sama sekali. Macam kita lah sebenarnya ada juga unsur-unsur macam tu. Dulu tutup nenek kita aja bila pergi kat tempat-tempat yang tak ada orang, minta tolong, minta izin jin kan. Macam mana? Saya dulu, atuk-atuk saya ajar juga kat saya tu, minta izin dengan jin dulu kan. Dia buat apa? Dia bukan khalifah atas muka bumi, dia duduk di bumi macam kita, tapi dia bukan khalifah. Kita khalifah. Izinnya dia. Allah Taala kata, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uzuuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ayat ni turun kerana orang Arab yang sentiasa meminta perlindungan daripada jin ataupun makhluk-makhluk gaib yang lain. Samalah, jin ni mana makhluk gaib. Kalau tak minta tolong dengan jin pun minta tolong makhluk gaib yang lain, sama saja, ya. Konteks yang sama, gaib. Benda gaib tak boleh kita nak ukur dengan apa, kan? Dan Allah Taala kata, sesungguhnya adalah lelaki-lelaki daripada manusia meminta tolong dan berlindung dengan lelaki-lelaki daripada jin, lantas jin itu menyesatkan mereka. Ya, dia minta tolong dengan mereka buat apa? Kita khalifah, mereka tak boleh buat apa, kan? Sebab itu Nabi SAW bila masuk satu kampung ataupun masuk satu rumah yang baginda tidak memasukinya, dan juga para sahabatnya, Nabi ajar doa dan zikir yang bersesuaian. Tapi tidak adalah zikir dan doa itu hok bersabit dengan jin, tak ada kena-mengena, kan? Nabi kata, bila kamu masuk satu kawasan atau satu rumah, kamu bacalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali, nescaya kamu tidak akan dimudaratkan sampai kamu tinggalkan tempat itu. Hadis Khawlah bintu Hakim yang diriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud. Baca tu je. Aku berlindung dengan aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna daripada segala kemudaratan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan sempurna daripada makhluk-makhluk yang Allah Taala ciptakan. Termasuklah yang zahir, yang batin, yang zahir, yang ghaib. Itu Nabi ajar. Termasuk hutan ke, baca tu. Tak ada kena mengena dengan jin pun. Dan Nabi kata, siapa yang baca zikir ni, dia akan selamat. Lam yadurruhu hatta yartahil min zalikal manzil. Dia akan bebas daripada apa-apa kemudaratan sehingga dia keluar daripada tempat itu ataupun daripada rumah itu. Jadi tak perlu nak minta izin jin apa, tak payah. Tak ada kena mengena pun. Kita khalifah, depa bukan khalifah. Ataupun kita nak baca Al-Fatihah sedekah kat dia ke, tu lagi merepek. Sedekah Fatihah kat makhluk gaib. Tak ada sama sekali dah ajaran Rasulullah SAW. Kita belajar hadis, tak ada amalan-amalan seumpama itu. Pasal tak ada kena-mengena, tak perlu sama sekali. Jangan takut apa-apa pada mereka. Mereka makhluk seumpama kita, cuma mereka di alam mereka, kita di alam kita. Kadang-kadang kita diganggu jin, ustaz. Apa masalahnya? Kan? Bacalah surah Al-Baqarah. Kalau kita disihir, sihir itu jin lah, kan? Baca Al-Baqarah dalam rumah, Nabi kata syaitan keluar lari. Nasai Al-Bukhari daripada Abu Hurairah, Nabi kata, siapa-siapa yang baca surah Al-Baqarah dalam rumah,
Iqra'u surat Al-Baqarah. Nabi kata baca surah Al-Baqarah. Tidak dibaca dalam rumah, melainkan syaitan akan keluar daripada rumah itu. La tuqra' fi baitin wa fihi syaitan illa kharaja minhu. Tak dibaca surah Al-Baqarah dalam satu rumah, jika ada syaitan di dalamnya, melainkan syaitan akan keluar. Kalau betul ada jin lah, ada gangguan. Bukan betul ada jin, jin memang ada. Tapi kalau ada gangguan, ada jin ni ada, dia tak ganggu, okey lah. Tapi kalau dia ganggu, baca surah Al-Baqarah. Nabi suruh baca surah Al-Baqarah. Siapa-siapa baca surah Al-Baqarah, syaitan keluar. Jin samalah tu, ya. Apa masalahnya? Duk takut merepek-repek, takut kat hantu lah, takut kat jin lah. Tak payah takut. Takut kat manusia, itu saya rasa betul. Ataupun takut kat diri sendiri. Ya. Takut kat manusia lah. Manusia lebih berbahaya daripada jin sebenarnya. Jadi nak takut apa? Jadi tak ada. Kalau kita takut akan sesuatu perkara yang bersifat gaib seumpama ini, ialah kita manusia tu lah. Kalau kita pergi satu tempat, hutan ke, balik kampung malam-malam bawa kereta seorang ke, ada mari perasaan takut. Bacalah zikir yang diajar oleh Rasulullah SAW. Lalu satu tempat yang agak sunyi, baca a'udzubikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzubikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzubikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Jalan terus. Tidak ada apa-apa yang boleh memudaratkan kita, ya. Jadi macam-macam lah, ya. Jadi macam Tuhan tu jauh sangat. Perlu kepada perantara-perantara seumpama itu. Tidak sama sekali. Sebab itu penting, ya. Kita nak kepada Allah pada masa sama kena ikutlah ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dia kena selari. Kalau ada, adalah. Kalau tidak ada, tidak adalah. Dan tak perlu direka-reka seumpama itu, ya. Jadi kita kena baca lah Al-Fatihah sedekah kat dia, kok dia kacau kita. Tak ada. Ajaran seumpama itu tidak ada. Macam saya kata tadi lah, ya. Kalau ada gangguan, baca ayat Quran. Kalau tak ada, tak apa, ya. Isyak dah ke? 838 kan? Belum lagi. Baik. Sama ayat tadi. Ayat ni ayat yang penting, ya. Jadi Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, bila dia menjelaskan ayat ini, dia kata dua benda ni penting. Pertama, kita yakin akan kebenaran kita nak betul-betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ialah kita hendaklah ikut apa-apa yang diajar dan dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Komplit dua benda ni, barulah kita mendapat pahala dan balasan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan beliau memberi komentar, kadang-kadang ada golongan yang nak kepada Allah, tapi dia tak ikut apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah. Kalau Rasulullah lah, ya. Kalau zaman Nabi-Nabi terdahulu lah, ya. Cuma kalau hari ni, kalau masih ada ajaran-ajaran Nabi terdahulu, dia telah dinasahkan, tak boleh ikut lagi, kena ikut Islam Muhammad. Tapi kalau Nabi-Nabi dulu, umat dia mesti ikut Nabi dia, mesti. Dia tak boleh nak pandai-pandai sendiri, ya. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Siapa yang nak kepada Tuhannya dan ikut ajaran Nabinya, maka tidak lagi ada ketakutan ke atas mereka. Betul? Tuan-tuan, saya balik Kelantan, tuan-tuan, saya tak pernah takut apa-apa. Seorang-seorang balik Kelantan malam. Orang kata kat tengah jalan nampak hantu tak ada kepala lah, tengah buat kereta. Ni kalau rebel lori Nyembang nombor 1, kawan saya kan, kawan-kawan kita lah, ya. Cakap bawa lori ke Kelantan, jalan gua musang, dia kata tengok motor, tak ada orang bawa motor tu, kau mata tu ngantuk. Kan? Bukan kata tak ada, mungkin ada lah. Ya. Tapi janganlah duk cerita kadang-kadang menambahkan ketakutan. Itulah kadang-kadang konsep macam kita budak ajar anak kita kan. Tu anak kita jadi takut tu. Nak pergi dapur pun takut. Budak-budak sekarang, zaman kita dulu pun. Saya dulu tuan, tapi yalah, kadang-kadang saya dulu mengaji malam-malam pergi seorang-seorang jalan kaki 2 km. Lalu dulu mana ada macam sekarang rumah rapat-rapat dah jadi macam bandar. Dulu tak. Satu rumah 50 meter, satu rumah 50 meter, satu rumah. Saya kadang-kadang jalan kaki kalau naik basikal. Kebetulan di tengah jalan tempat saya nak pergi mengaji tu, memang kata kat situ ada arwah tu boleh hantu. Dia ada dusun, saya lalu ke dusun kelapa.
Dusun Kelapa tu tuannya tu dah mati. Katanya tuan tu bela dulu. Pandai cerita. Aku balik malam tak pernah pun. Kan? Tapi mula-mula lalu memang takut. Kata ada kawasan ni katanya ada orang bela. Macam-macam tu. Orang tua kita dulu pun satu hal juga duk cerita benda merepek bagi budak-budak takut. Tapi saya dulu pekat awal masih takut. Tapi dah nak pergi mengaji Quran. Pergi juga lah malam-malam. Balik dah pergi awal. Pergi siang, pergi. Biasa saya naik basikal lah, biasa. Tapi kalau penakut naik basikal pun takut juga. Tapi bila balik, biasa balik pukul 11 malam, 11.30, kadang pukul 12. Sebab saya lepas isyak, saya akan mengaji dulu. Lepas saya mengaji, saya akan ajar orang dewasa. Umur 50 lebih, 60 lebih. Kan? Saya bayar tuan-tuan dulu. Saya zaman saya sekolah menengah, saya dah ajar mengaji Quran. Itu saya balik lambat. Kerana mengajar orang-orang dewasa mengaji Quran. Masa tu umur 60 lebih, 50 lebih orang nak mengaji, tu tua dah ada berumur, saya ajar. After that pun saya balik 11.30 pukul 12 balik tidur. Esok pagi nak bangun pula pergi sekolah. Macam itulah rutin saya beberapa tahun ketika saya berada di sekolah menengah. Tapi itulah untuk duduk cerita macam-macam. Lalu ni dulu pelik. Tu saya kata saya kadang-kadang sekarang ni jarang lah. Tapi zaman saya bujang dulu tuan-tuan, saya selalu balik Kelantan seorang-seorang. Naik kereta. Habis kerja pukul 5 petang, 6 petang. Kadang-kadang kalau shift petang, habis pukul 12 malam. Masa tu saya start kereta, saya balik. Dulu bukan ustaz. Dulu kerja lain lah, baru nak start. Sekarang je ustaz. Kan, mengajar. Dulu kerja restoran, kadang shift malam. Restoran tutup pukul 10 malam. Closing, cuci apa semua pukul 12 baru boleh balik. Start kereta balik Kelantan. Relay aja, tak takut pun. Pasal kan? Sebab ini Allah Taala kata wala khaufun alaihim. Kalau kita ikut cara begini, tidak ada ketakutan ke atas mereka. Pasal apa kita takut sangat ngaji ni? Dengan makhluk-makhluk baik, makhluk halus dan seumpamanya. Pasal kita ni momok-momok kan, dan kita tidak ada prinsip syariah yang betul. Cuba kita ada prinsip dan pegangan yang betul, kita tak takut. Betul tak? Ustaz ni macam tak betul ya. Wala hum yahzanun. Dan kata Allah, tidaklah mereka bersedih. Ya. Sebab itu kita menyerulah kepada diri kita sendiri dan kepada jemaah-jemaah kita bahawa kita kena lebih takutkan diri kita dan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh manusia, termasuk diri kita sendiri dan orang sekitar kita. Ya. Dan hendaklah kita berpeganglah dengan prinsip-prinsip syarak yang betul, ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang betul, barulah kita tidak akan takut dan kita tidak akan bersedih. Di dunia baik, di akhirat baik, insya-Allah taala. Ya. Mudah-mudahan. Dan itulah yang kita kena tahu sebenarnya. Sebab manusia ni tuan-tuan, kadang-kadang yang menjadikan dia orang kata apa, bersedih, takut, kadang-kadang diri dia sendiri. Ataupun masyarakat tu sendiri. Sebab itu amat pentinglah ya, untuk kita tahu prinsip-prinsip agama yang betul ya. Jadi kita habis ayat ini. Next nanti Allah Taala masih sebut tentang Yahudi dan Nasara. Sama juga Nasara kutuk Yahudi, Yahudi kutuk Nasara. Ini Allah Taala sebut selepas ini untuk kita ambil pengajarannya. Di mana tidak ada kelebihan berbanding seseorang atau satu golongan ke atas yang lain. Ya, melainkan apa yang selari yang dibawa oleh Al-Quran dan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan mereka. Apa yang Nabi Musa depa bawa, dan apa yang Nabi Isa depa bawa, itu juga sebenarnya sikit sebanyak ada persamaan lah dengan yang dibawa oleh Islam kita. Cuma ajaran mereka telah dibatalkan. Mereka pun kena ikut apa yang dibawa oleh Islam pada hari ini. Sebab itu saya sukalah Dr. Zakir Naik kan. Dia tanya orang Kristian, do you love Isa? Kamu sayang Isa? Orang Kristian mesti jawab, yes, I love Isa. Kalau kamu sayang pada Isa, kamu kena masuk Islam. Pasal Islam, Isa kalau dia ada hari ini, dia akan masuk Islam. Pasal ajaran dia sudah tidak berguna lagi. Dan Islam sambungan daripada Islam Nabi yang terdahulu, termasuk Nabi Isa yang kau sayang. Orang Yahudi pun sama. Do you love Musa? Yes, we love Musa. If you love Musa, you follow Islam. Because Musa pun kalau ada, dia akan follow
Islam. Dan Islam itu sendiri adalah kesinambungan daripada ajaran Nabi Musa. Kan? Sebab itu kalau kita lihat tokoh-tokoh ataupun orang kata orang yang kuat-kuat agama daripada agama lain lah, tuan, kalau dia masuk Islam, very good dia punya agama. Pasal dia bukan macam kita. Kita jadi Muslim by parents. Kita jadi Islam sebab mak bapak kita Islam. Dia pun masuk Islam by choice. Dia pun sendiri pilih kebenaran agama ini. Saya dulu tuan-tuan berubat dengan seorang tabib Cina. Nama dia Dr. Mek Abdullah di Serdang. Dia ni bekas Sami Buddha. Dia tunjuk gambar saya, dia berada di Shaolin di China. Memang dia belajar di sana. Kan? Macam kita pergi universiti luar negara, Al-Azhar ke, Jordan ke, Saudi ke, belajar. Dia macam tu lah. Dia daripada universiti sana, kalau keluar memang TikTok. Shaolin. Tempat Jet Li belajar lah dulu, belajar Kung Fu apa semua, tahu. Itu memang tempat, orang kata, pusat Buddha dunia lah, tuan. Dia belajar di situ. Tunjuk gambar kat saya. Tapi zaman tu dia muda-muda lagi lah. Sekarang dia 50 lebih. Masa tu dia umur 20, saya ingat 20-an kot. Ni tempat dia belajar. Dia kata kat saya, I was a monk, Ustaz. Dulu saya ni monk. Monk ni Sami lah. Dulu saya Sami. Tapi dia sekarang sikit-sikit cakap ni. Sikit-sikit cakap ni. Saya ambil gambar dengan dia pun. Dah lama dia masuk Islam. Saya ingat dah 10 tahun kot.